2 tahun dibelenggu pandemik mengubah banyak lanskap kehidupan. Ia juga memaksa manusia berinovasi untuk survival dan memastikan keberhasilan generasi akan datang. Good morning, class. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, teacher. Di alam pendidikan, transformasi yang dirancang rancak dilaksanakan secara inklusif meliputi seluruh warga pelajar pasca pandemik. Dalam tempoh selepas pandemik COVID-19 ini, ramai di antara anak-anak kita teruja untuk pergi ke sekolah. Mungkin sebahagian daripada kita bercakap tentang beg berat, tapi kanak-kanak hari ini beruntung kerana kita telah pun berusaha untuk mengadakan locker di sekolah bagi anak-anak yang B40 ataupun yang pendapatannya rendah. Masih kita beri bantuan rancangan makanan tambahan. Apa yang kita harapkan ialah anak kita ini ada semangat untuk belajar dan sekaligus mereka ada keupayaan untuk membuat inovasi melalui pembelajaran mereka. Jadi untuk dapatkan anak yang ada sasiah yang baik itu, kita perlu laksanakan melalui pelbagai aktiviti seni dan juga melalui aktiviti badan beruniform, persatuan, kelab, sukan. InsyaAllah kita juga tidak meninggalkan anak-anak berkeperluan pendidikan khas, dan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia akan berikan yang terbaik demi untuk semua anak-anak. Perintah Kawalan Pergerakan mendorong inovasi dan reka cipta dalam kaedah pembelajaran. Ramai guru yang mahu muridnya terus maju dalam pelajaran meskipun dihimpit pandemik mencipta pelbagai aplikasi. Antaranya di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11, Cikgu Muhammad Saharudin Setapa yang menghasilkan inovasi tersendiri. Aplikasi yang dinamakan sebagai Let's Spell It Right ini berjaya memenangi banyak pertandingan. Contohnya, World Science Environment and Engineering Competition Indonesia 2022, the Most Innovative Invention Award winner in Invent Future Invention Convention, China 2022. Untuk pembinaan aplikasi ini, saya menggunakan platform Andromo untuk menghasilkan aplikasi tersebut. Aplikasi ini saya hasilkan dalam banyak bentuk, yang mana dalam satu aplikasi ada pelbagai fungsi-fungsi yang pelajar boleh guna. Welcome to our English lesson for today. So we are going to use a digital game where it's called Let's Spell It Right. So now you find the application, so you just click Metaverse. So later on you need to scan QR code, alright? So after you manage to scan it, you can start playing the game. What can you see, Zulfazril, from the game? I can see many animals. Sorry, you can me? A tiger. Mereka dapat belajar untuk mengeja perkataan-perkataan asas. Kemudian daripada perkataan-perkataan yang mereka eja tersebut, mereka boleh bina ayat berdasarkan situasi gambar yang mereka nampak dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada juga bahagian di mana murid-murid mereka perlu mendengar audio dan mereka mengeja perkataan tersebut dalam bentuk ayat. Okay, so we go to the audio. So this is the part where you can actually try the audio so that you can practice your spelling. Brave. Alright, who would like to try? You go to the laptop there and try spell the word brave. Alright. Jika murid-murid ada masalah untuk mengetahui maksud-maksud perkataan tersebut, mereka juga boleh merujuk kepada kamus-kamus yang saya masukkan dalam aplikasi ini. Contohnya kamus bahasa Melayu, kamus bahasa Inggeris, kamus bergambar, yang mana maksud-maksud perkataan yang mereka kurang pasti, mereka boleh rujuk melalui aplikasi ini. Kemudian, jika saya ingin memberi tugasan tambahan kepada murid-murid saya sambungkan aplikasi ini kepada Google Classroom. Kemudian mereka boleh rujuk semula tugasan yang saya berikan dalam Google Classroom untuk mereka buat tugasan tersebut secara di rumah.
Now I'm going to show you a spelling game. Okay. So, since right now is the season where we are actually during the World Cup season, so we try sports spelling game. Volleyball. So, how to spell volleyball? Okay, very good. Boxing. What is it? Boxing. Boxing. How to spell boxing? Help me. B-O-X-I-N-G. Melalui penggunaan aplikasi ini di dalam kelas, saya menerima respon yang begitu baik daripada murid-murid saya. Murid-murid sangat teruja bila melihat aplikasi ini, yang mana permainan ini sangat menyeronokkan, yang mana bila saya kongsikan kepada mereka dalam kelas melalui penggunaan tablet yang saya bagi pada mereka di dalam waktu pengajaran dan pembelajaran, murid-murid sangat bermotivasi untuk bermain permainan ini. Guru besar Rohana Abdul Manaf menceritakan tercetusnya idea Cikgu Saharudin menghasilkan aplikasi ini berkaitan dengan kelas PDPR yang dilaksanakan ketika COVID-19 melanda. Dan kini terdapat usaha untuk memperluaskan penggunaannya di sekolah lain. Dia banyak juga menggalakkan kawan-kawan dia. Contohnya macam salah seorang daripada cikgu matematik buat inovasi berkaitan dengan matematik juga. Dan Cikgu Sahar ni memang dia menjadi penggalak lah kepada kawan-kawan dia. Dan dia tak lokit, dia sentiasa share apa yang dia ada untuk kawan-kawan dia yang ingin mengetahui berkaitan dengan apps ataupun nak belajar bagaimana nak buat. Jadi perancangan mungkin lepas ni kita akan berbincang bersama dengan sektor pembelajaran di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya untuk kita kongsikan apps yang telah dibangunkan oleh Cikgu Saharudin ni bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri lain, terutama dari sektor pembelajaran lah, sebab dia berkaitan dengan pembelajaran. Jadi saya harap mungkin ia memberi manfaat kepada murid-murid di satu Malaysia. Dalam bidang sukan rugby, Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang sebelum ini dikenali sebagai English College antara nama unggul. In, out, in, out, press in, 1, 2, 3, Sembang! Ia disenaraikan dalam EC Steambox sebagai sebuah sekolah berprestasi tinggi di bawah program pembangunan rugby negara dan antara pusat kecemerlangan sukan rugby bagi Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta Kesatuan Rugby Negeri Johor. Di bawah kendalian jurulatih Najmul Huda Muhammad Mokhtaruddin bersama dua orang lagi yang berpengalaman, Abdul Hanis Mokhtar dan Muhammad Izwan Abu Bakar. Oh, come on, larian. Hayun, tangan hayun. Lutut tinggi. Apabila Maktab Sultan Bakar telah terpilih dianugerahkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan, maka sukan rugby ini telah dijadikan sebagai niche area. Yang mana bila kita sebagai niche area ni, sukan ini diketengahkan dan mendapat peruntukan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan daripada situ kita mula membawa masuk jurulatih-jurulatih yang berpengalaman. Begitu juga pemilihan-pemilihan pemain diadakan bukan sahaja di daerah Johor Bahru, kita juga mengambil pemain-pemain ataupun pelajar-pelajar ni kita bawa daripada seluruh negeri Johor dan ada juga yang daripada luar negeri Johor. Contohnya daripada Melaka, daripada Selangor dan juga daripada Kedah. Pasukan rugby di maktab ini telah berjaya melahirkan pemain-pemain yang mewakili negeri dan negara. Selain memastikan muridnya menempa nama dalam sukan yang diceburi, akademi juga dititik berat. Biasanya mereka ini akan melanjutkan pelajaran sama ada ke Prayu Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail
ada juga pelajar-pelajar kita yang kita masuk ataupun mendapat tempat di Universiti Teknologi MARA di bawah program Sains Sukan, dan yang baru ini kita menjalankan program kolaboratif bersama dengan Kolej Profesional MARA Bandar Penawar. Jadi apabila pelajar-pelajar ini tamat SPM nanti, mereka akan disalurkan ke pusat-pusat pengajian ini untuk mereka lanjutkan pelajaran, dan di samping itu dia akan teruskan juga bermain rugby ini sehinggalah peringkat yang tertinggi. Pasukan rugby maktab ini terbahagi kepada 5 pasukan dengan sesi latihan berlainan mengikut peringkat umur. Jadi latihan kita adakan boleh katakan hampir setiap hari. Kerana kita mempunyai pasukan daripada tingkatan 1, lelaki 13, hinggalah ke tingkatan 5, lelaki 17. Jadi setiap peringkat umur tu kita ada pasukannya sendiri. Dan oleh itu kita boleh kata tiap-tiap bulan kita akan keluar untuk bertanding mengikut peringkat-peringkat umur yang tertentu. Muhammad Syahrul Aizam bin Muhammad Daud, ketua pasukan rugby bawah 15 tahun. Dia antara pemain cemerlang yang dimiliki isi dan mula bermain rugby sejak sekolah rendah lagi. Jadi great pak. Naik. Bobas. Saya main posisi backline, iaitu stand off, yang dikenali sebagai stand off. Ada beberapa coach yang nampak saya punya bakat masa saya bermain di tournament masa darjah 6 lah. Banyak pergi tournament dan mungkin diorang nampak bakat saya kat situ dan diorang memanggil saya untuk masuk ke maktab. Kita ingin main rugby pergi lebih jauh lah. Mungkin bermain mewakili Malaysia ataupun bermain di luar negara. Je. Kajang Selangor. Khalisha Nur Laila binti Nur Azman yang berusia 7 tahun adalah antara murid yang mendapat manfaat daripada inisiatif penyediaan lokar di sekolah. Gadis cilik pasangan Nur Azman Muhammad dan Latifah Muhammad Nur ini mengalami masalah fizikal yang sedikit menyukarkan pergerakannya. Ini berpunca daripada kelahiran pramatang yang memerlukan dia mendapat rawatan dan penjagaan kesihatan lebih rapi. Setahun baru diduduk dan dia merangkak lah setahun. Lepas tu dia merangkak je nak pergi mana-mana. Macam anak orang lain dah berjalan macam dia berjalan nak pergi mana. Tapi dia merangkak. Tapi merangkak dia dengan laju. Sebab masa tu dah besar kan, 2 tahun, 3 tahun. Masa tu memang keadaan tu memang sedih lah. Macam dia pun ada tanya kenapa dia tak, tapi kita orang okey lah. Macam bagi tahu dia kenapa. So, tapi macam mana? Lepas tu, bila dah berjalan tu memang dia suka lah. So, orang lain dah berjalan. Tapi dia nak berlari pula. Macam tu. Tapi tak benar kalau dia macam berlari sangat sebab lutut dia pun tak kuat kan. Dia berjalan je lah macam tu. Keadaan Khalisha membuatkan ibu bapanya risau dan mengambil inisiatif mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Kuala Lumpur.
Ketika usianya 18 bulan, dia disahkan menghidap penyakit yang berkait dengan kebolehan mengawal pergerakan otot, kesukaran mengawal postur dan imbangan tubuh. Buat MRI, lepas tu esok lepas seminggu tu tahu sebenarnya ada satu keputihan dekat kepala dia tu. Bila dah cek rupanya dia ada ni cerebral palsy lah. Dia kaki ke bawah spastik, diplegia macam tu. Lepas tu daripada situ kami buat rawatan lah, treatment 2 sebulan sekali, jumpa rehab, fisioterapi, occupational therapy, CP dan transfer ke CP klinik lah dekat HKL juga. Latifah yang asalnya bekerja terpaksa berhenti supaya dapat menumpu sepenuh perhatian pada putrinya ini. Kerana sehingga kini Khalisha masih menerima rawatan bagi menguatkan kakinya. Lepas tu bila dia dah 3 tahun 8 bulan tu saya pun berhenti kerja lah sebab masa tu nak cucuk botox masa tu. Bila botox tu dia perlu lagi kerap dengan saya kan, perlu nak buat dia exercise, nak pergi hospital. Selepas minggu botox tu bawa dia pergi playground masa tu macam dia jalan tanpa bantuan. Macam tu macam sukanya rasa macam dia boleh jalan walaupun jalan tu tak berapa pun. Tak macam nak jatuh pun tapi dia jalan. Apapun dugaannya, tidak langsung merencatkan keazamannya untuk berjaya di sekolah. Dengan berpegang pada kata-kata "Anda percaya, anda berjaya", hasil program motivasi yang ditontonnya, murid darjah 1 ini mampu berdikari untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dekat sekolah, hari yang pertama tu hantar dia lah masuk kelas. Lepas tu bila fikir, jauh juga, awak boleh ke ni nanti bawa beg semua. Masa tu dia bawa beg galas sebab tak dapat buku teks. Dia kata boleh. So dia hantar ke dewan, saya uruskan sampai ke dewan. Bila dekat sana, dia okey je. Bila balik tu, macam saya tunggu dekat depan juga, saya tak pergi masuk dalam kelas, kat sekolah. Saya nak tengok dia macam mana. Dia keluar je tunggu saya dekat depan gate tu, dekat pagar tu. Min dia boleh lah macam tu. Bila dapat buku teks tu, kami belikan, pasal belikan dia beg tarik kan. Pada awalnya, ibu Khalisha agak risau dengan kesukaran anaknya membawa beg sekolah serta pergerakan yang terhad. Akan tetapi dia kagum dengan kegigihan anaknya, apatah lagi apabila lokar disediakan di sekolah. Dia kecil, ada lagi budak yang kecil bawa beg besar, berat. Macam kesiannya. Kadang-kadang tengok, anak kita susah, anak orang lain pun susah juga. Bila dah dapat loker tu, saya tengok budak-budak pun bawa beg kecil, beg kecil. Tak ada yang beg tarik pun mungkin tak ramai lah. Mungkin sebab dia dah beli beg tarik kan. So senanglah bagi anak-anak yang lain yang macam badan jenis kecil kan. Assalamualaikum Cikgu Harini. Hari ini saya nak tengok belajar kita Khalisha. Seperti Cikgu Harini maklum macam mana cara dia belajar, macam mana cara dia uruskan diri, menggunakan loker yang telah disediakan lah. Boleh Cikgu Harini? Boleh buat. Okay, saya pulang dulu. Okey. Hai Khalisha. Okey, baik, hari ini kita nak belajar subjek muzik, betul? Buku muzik awak ada di mana? Loker. Okey, siapa yang bawa kunci loker dia boleh ambil sekarang. Darna Zamri, guru penolong petang Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Putra, memaklumkan bahawa penyediaan lokar secara percuma oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada fasa pertama hanya bagi sekolah 2 sesi, pagi dan petang, bermula September lalu. Murid yang diberikan lokar adalah yang bersekolah pada sesi kedua. Sebelum ini, pihak sekolah telah pun mengambil inisiatif mengadakan lokar sewa. Bagaimanapun, tidak semua murid mampu memilikinya. Okey.
Kebanyakan murid tinggalkan buku teks lah. Buku teks agak tebal kan. Kalau buku tulis tu pun bergantung. Kalau tak ada kerja sekolah, cikgu boleh suruh murid letak dekat loker. Jadi kalau untuk murid bermasalah macam masalah fizikal ke apa, mereka kebanyakannya memang tinggal di loker lah dan hanya membawa alat tulis sahaja dalam beg mereka. Maknanya ringanlah beg dia, tak ada masalah lagi. Inisiatif pihak KPM menyediakan loker ini adalah salah satu langkah yang terbaik lah, yang kita boleh pandang daripada pelbagai sudut. Dari segi mengurangkan beban murid pergi balik sekolah, dan dari segi murid itu sendiri belajar cara untuk menguruskan diri. Buku mana bawa balik, buku mana simpan. Banyak kebaikan. Sekolah Kebangsaan Bukit Beringin, sekolah rendah yang terletak di pinggir Bandar Masjid Tanah Melaka, mempunyai 17 orang guru dan 149 orang murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekalkan disiplin sasihan diri dari sepanjang hari dan juga sepanjang minggu ini. Kata lagi kita akan cuti sekolah, jadi gunakan 2 minggu ni untuk belajar bersungguh-sungguh. Sekolah rendah harian ini melaksanakan program rancangan makanan tambahan RMT Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia tersenarai antara 15 buah sekolah contoh terbaik dalam pengurusan RMT di seluruh Malaysia. Program RMT dijalankan di sekolah ini sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain di seluruh Malaysia bermula pada tahun 1979 sehinggalah hari ini. Dalam tempoh itu telah berlaku beberapa perubahan penambahbaikan dari segi kadar RMT. Bermula pada 6 November, kadar RMT adalah pada harga RM3.50 bagi sekolah di semenanjung Malaysia. Walaupun terdapat kenaikan kos bahan mentah, pada masa ini pengusaha kantin masih menyediakan sajian yang sesuai. Terdapat 20 menu yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan. Pihak sekolah memilih 10 menu daripada 20 menu tersebut. Menu yang dipilih adalah nasi paprik, nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi lemak, nasi ayam, nasi putih dimakan bersama kari ayam, roti telur, roti ban yang dimakan bersama dengan kari ayam, mi bihun goreng putih dan juga mi goreng. Okay, Hafizuddin, stand up. What is now? Now is a naming word. Yes, very good. And now is a naming word. Here for you. Person, place or thing. Seorang murid yang menerima RMT adalah murid dari darjah 4 ini, Muhammad Hafizuddin Kamardin. 7 abang dan kakaknya juga pernah menikmati manfaat program berkenaan. Rancangan makanan tambahan ini membantu murid dari segi tumbuhbesaran dan juga perkembangan kognitif mereka. Sebagai contoh, adik Muhammad Hafizuddin tersebut sebelum ini merupakan murid daripada kelas pemulihan. Tapi alhamdulillah, saya rasa RMT ini membantu dari segi perkembangannya sehingga dia dapat keluar daripada kelas pemulihan dan kekal di kelas perdana. Seramai 32 murid terbabit dalam program RMT sekolah ini. RMT memastikan murid tahun 1 hingga 6 mendapat khasiat pemakanan untuk belajar dengan baik.
murid yang dipilih datang daripada keluarga yang berada di bawah paras garis kemiskinan 2019, iaitu yang pendapatan keluarganya 1,169 ataupun per kapita RM310. Hafid Zudin adalah anak bongsu daripada 8 beradik. Hanya dia dan seorang kakaknya yang masih bersekolah. Jemput makan kawan-kawan, jemput makan cikgu, jemput makan nasi kantin. Walaupun menu RMT tidak semewah yang diharapkan oleh sesetengah ibu bapa, namun bagi golongan yang tidak berkemampuan, mereka sangat bersyukur dengan rezeki ini. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak kementerian kerana telah meneruskan program rancangan makanan tambahan ini dan kami berharap program sebegini dapat diteruskan pada masa akan datang. Program RMT sedikit sebanyak telah menyumbang kepada kejayaan beberapa orang adik-beradik Hafizuddin. Ada yang bergelar usahawan dan doktor. Hampir puluh tahun ayah mereka bergelut mencari rezeki bagi menyara keluarga besarnya. Assalamualaikum. Makan apa tadi kat sekolah? Nasi lemak. Nasi lemak, sedap tak? Sedap. Habis tu nasi lemak ada apa lagi? Pisang. Pisang. Air putih dengan susu. Susu. Apa yang paling sedap? Nasi ayam. Nasi ayam. Semua makanan tu adik makan habislah. Susu pun habiskan. Mama hari ni ke sekolah belajar apa? PM. Mama selalu berbincang dengan cikgu tak? Adik. Bila tak faham? Ya. Kerja sekolah ada hari ni? Tak ada. Habis semua dah buat ke kat sekolah? Buat kat ni? Kat sekolah. Kat sekolah? Bagus. Kena kekalkan macam tu supaya dapat memahami pelajaran tu dengan lebih baik. Okey? Okey. RMT memang sangat-sangat membantu kami sekeluarga. Dan orang kata mengenyangkan saya punya orang kata saya punya anak dekat sekolah dan membantu untuk dia lebih segar untuk menerima dia punya orang kata segala pelajaran yang cikgu kasi. Industri kreatif berkemampuan menjana kehidupan berkualiti. Maka lahirlah beberapa buah sekolah seni Malaysia. Berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, di mana kalau kita lihat kepada anjakan 3 iaitu anjakan nilai, menghayati nilai. Jadi kita nak murid kita ni seimbang dalam pencapaian akademik dan juga kesenian. Dan kita juga nak murid kita ni berilmu dan berketerampilan tinggi dalam bidang kesenian. Dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku. Kita akan bersama selamanya. Sekolah Seni Malaysia Perak, Sungai Siput diterajui pengetua Zuraini Abdullah ini dilengkapi bengkel kemahiran hidup, studio visual, studio tari, studio teater, bilik muzik dan banyak lagi. Kita nak melahirkan penggiat seni dan pengamal budaya yang bersahsiah tinggi. Jadi orang taklah memandang orang seni ni seperti tiada pendidikan, yang tidak berakhlak dan sebagainya, yang selalu sinonim dengan yang negatif. Jadi sekolah seni ni kita nak ubah persepsi tersebut. Selain itu, kita nak melahirkan individu yang berjiwa seni dan dapat memelihara budaya bangsa. Sebab kita tahu bangsa ni adalah satu yang kita kena kuat jati dirinya. Pengambilan murid di sekolah ini adalah dari darjah 6 ke tingkatan 1. Biasanya dibuka dalam talian bahagian sukan,
Pokok Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka yang membuat permohonan perlu melalui proses temuduga dan yang melepasinya dikehendaki tinggal di dalam asrama. Kalau dulu ada UPSR, mereka bukan pelajar 6A. Tetapi apabila mereka berada di sekolah seni, itu yang saya beritahu tadi, apabila kita bawa keluar bakat yang ada dalam diri mereka, iaitu kita bawa keberanian mereka itu ke hadapan. Sebelum ni mungkin mereka senyap, ya. Bila kita bawa keluar keberanian mereka itu keluar, mereka telah menjadi orang yang sangat yakin diri. Bila mereka sangat yakin diri, mereka dapat menguasai pelbagai bidang. Dan dari situ, kematangannya ada. Bila mereka matang, mereka belajar pun, kita dapat lihat kemampuan mereka pergi jauh. Walaupun usia sekolah ini masih muda, 6 tahun, tetapi pencapaian muridnya amat memberangsangkan hasil didikan guru yang berpengalaman. Tahun 2017 tu kita berjaya untuk pergi ke luar negara, 2 buah negara besar. Pertama, kita ke Sepanyol, Costa Brava, untuk pertandingan Monolith Festival untuk International Talents, dan murid kita menjadi juara di sana. Waktu itu murid kita baru berusia 14 tahun. Dan tahun 2017 itu juga kita dijemput oleh kerajaan Singapura untuk berada bersama di pentas utama untuk Chingay Parade Singapura, yang mana pentas utama itu sebenarnya menjadi impian semua orang di dalam bidang seni persembahan. Tetapi pentas utama itu menjadi milik murid Sekolah Seni Malaysia Perak. Terbaharu, Nur Hakimi Azim Hamidun telah mengharumkan sekolahnya di negara matahari terbit, Jepun. Ayahnya juga seorang penggiat seni. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Cuma bakatnya dicungkil lebih mendalam oleh Sekolah Seni Malaysia Perak. Pada mulanya, pertandingan itu dilangsungkan di Malaysia dulu. Dia tapis beberapa banyak pelajar yang masuk pertandingan tersebut. Beratus juga karya yang ada. And then dia pilih top 5 untuk bawa ke Jepun. And then dah sampai Jepun tu, dia ada pertandingan lagi di sana, lawan di sana pula. Alhamdulillah saya dapat tempat di sana. Karya saya tu saya lukis, tema dia ada culture Jepun dan Malaysia. And then dan saya punya karya tu ada hantuah yang tengah bersilat, and then ada gadis kimono di belakang. Background payung kimono tu lah. And then ada ombak daripada lukisan artis tersohor di Jepun. Muhammad Izzuan Muhammad Saad pula antara tenaga pengajar dari sekolah ini diperkenalkan. Dahulunya, dia seorang penggiat seni teater. Perkongsian ilmunya juga memberi sumbangan kepada kejayaan sekolah. Cikgu Izzuan menyatakan bahawa cara pembelajaran di sekolah ini jauh berbeza dengan sekolah menengah yang lain. Di sekolah seni ni, advantage yang mereka terima adalah yang pertama adalah pendedahan kepada lecturer-lecturer di universiti tempatan di Malaysia. Mereka dapat ilmu direct daripada lecturer tersebut, di mana ada sidang viva yang dilaksanakan kepada pelajar-pelajar ini semasa mereka di tingkatan 5. Sidang viva itu dilaksanakan sama seperti diploma level. Dan juga ilmu mereka memang sangat tinggi berbanding dengan rakan-rakan mereka yang sebaya dengan mereka. Kalau 17 tahun, ilmu mereka sangat tinggi. Contohnya, saya dapat kata, mereka dah belajar lakonan, dah belajar teknik Stanislavski. Teknik lakon Stanislavski ni akan dipelajari kalau di luar sana di diploma tahun 2, tahun 3. Lepas tu kalau lukisan, saya tanya pada cikgu-cikgu lukisan, mereka punya ilmu tu hampir sama dengan STPM di luar sana. Jadi, advantage mereka tu adalah ilmu dan juga pendedahan yang kita bagi. Tapi, Mak, si Laila tu cantik. Cantik? Laila! Dia ada teling, ada lantu usia. Jangan risau, ini pasti ada obatnya. Itulah dia aku.
Dalam usaha transformasi pendidikan, anak-anak yang berkeperluan khas tidak pernah dipinggirkan. Kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu pengemasan. Sekolah Datuk Haji Abdul Wahab yang terletak di Sungai Siput, Perak ini turut menyediakan program pendidikan khas integrasi yang menawarkan kelas kemahiran refleksologi, pertanian, pengemasan, perkhidmatan dobi dan masakan. Terkini, ia telah melaksanakan program pendidikan inklusif yang menempatkan murid berkeperluan pendidikan khas bersama murid di aliran perdana. Usaha pihak sekolah tenaga pengajar bersama Kementerian Pendidikan Malaysia ini memberi ruang dan peluang bagi murid istimewa mendapatkan ilmu yang betul demi kesinambungan masa depan mereka. Murid-murid pendidikan khas, murid-murid keperluan pendidikan khas di sini terbahagi pada dua, iaitu inklusif penuh dan juga inklusif separa. Kalau inklusif penuh ni, murid-murid ni dia pergi belajar di kurikulum yang sama dengan pelajar arus perdana dan mengikuti semua mata pelajaran di sana. Itu ya seramai 6 orang yang saya bagi tahu tadi. Dan kita ada juga inklusif separa, iaitu murid-murid ni cuma belajar separa, iaitu sebahagian dia mungkin dari segi akademik dan juga ko-akademik. Kalau akademik mungkin kita bawa hanya satu subjek, mungkin seni sahaja, masa seni pergi belajar kat sana, tapi yang lainnya dia akan berada di dalam pendidikan khas kat sinilah. Untuk mengikuti program pendidikan inklusif, murid perlu melepasi ujian asas. Diagnostik yang kita buat untuk menilai kebersanan mereka menulis, membaca dan mengira. Jika lepas tu baru kita buat masuk di dalam arus perdana. Untuk bersama-sama belajar kurikulum yang sama, arus perdana. They play football at school. Okay, your friend Faris says answer is they play football at school. This is a plural sentence. So, our no and very good. Topik adalah apa dia ada sistem suria. Apa dia punya pusat utama? Muhammad Hafiz Zulfarish Hafizul Nazrin adalah antara yang mengikuti program berkenaan. Setakat ini, dia telah berjaya mengikuti kelas aliran perdana. Dengan jarak dalam kilometer bahagi dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Dalam banyak tu yang mana Faris suka? Kenapa Faris suka? IBT dengan PJ. Sebab IBT pula PJ tu. PJ sebab minat sukan. Kalau IBT pula minat projek lah. Kena buat acuan ke, lepas tu itu je lah. Sekolah ini telah menerima anugerah khas program pendidikan inklusif holistik kategori sekolah menengah. Dengan kejayaan yang dikecapi telah memberi motivasi kepada tenaga pengajar untuk terus mendidik anak-anak istimewa. Maklum balas ibu bapa yang kami terima, mereka memang cukup baguslah, cukup bagus. Mereka menyokong pendidikan inklusif ini sebab dia membantu murid-murid pendidikan, murid-murid berkeperluan khas ni berada dalam environment murid-murid arus perdana. Jadi ada nampak kesamarataan dengan pelajar-pelajar arus perdana dan boleh menonjol apa sebenarnya murid berkeperluan khas ni dia punya keistimewaan dia sendiri yang tersembunyi. Cuma kita perlu asah sahaja. 6 kisah ini hanya sekelumit daripada gagasan transformasi pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Kita nakkan satu pendidikan yang berkualiti, insan yang terdidik dan juga yang akhirnya supaya menjadikan sebuah negara yang sejahtera. Ini merupakan visi kita. So kita perlu mempertingkatkan dari segi sokongan kepada pengurusan dan juga pentadbiran yang baik, memastikan perjalanan di peringkat sekolah, pendidikan awal kanak-kanak hinggalah ke peringkat sekolah menengah dapat disediakan sebaik mungkin. Kita juga memang sedar kita terdapat kekangan dari segi peruntukan. Kita akan terus berusaha
untuk mempertingkatkan keupayaan kita dalam menyediakan infrastruktur yang terbaik. Ini adalah bagi menyokong kepada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, bagi kita memastikan kecemerlangan sistem pendidikan negara ini dapat dicapai sepenuhnya.